A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi alhamdulillah kalau ikutkan semalam tu tepat terakhir kita ziarah. Tapi kita semuanya percaya Allah Taala lah. Kita pun tak ada pun dalam program nak ziarah ke tempat sini. Dan kita pun tak ada nak merancang untuk duduk dengan pelajar dan masyarakat yang ada di Tarim. Tapi alhamdulillah semuanya ada hikmah lah. Boleh duduk pagi tadi dengan keluarga-keluarga Malaysia yang ada. Maksudnya bukan separuh, lebih pada separuh, 3/4. Kita keluarga Malaysia dalam tak sampai 50. Yang datang dalam 30, Masya Allah, Tabarakallah. Dan alhamdulillah mudah-mudahan ziarah kali ini bukan yang pertama lah. InsyaAllah akan datang lagi, insyaAllah. Kemudian alhamdulillah pada malam ni kita menziarahi makbarah, perkuburan yang kedua yang terdapat di Tarimah. Satu yang di sana ialah nama dia Zambal. Itu memang specialnya dan istimewanya keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini mereka yang dimakamkan di sini walaupun bukan daripada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ramai daripada kalangan mereka ini ialah daripada keturunan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam daripada keturunan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lainlah. Terkenal di makam ini nama dia perkuburan Furaid. Skip sekejap. Ni ada orang telefon. Penting sikit. Assalamualaikum. Ya. Dua minggu lagi. Ya. Yang banat daurah balik dalam 10 orang tu yang banat lah. Itu balik hari Sabtu. Satu ni. Yang lain semua 2 minggu lagi. Nanti beritahu kat Habib Ali boleh je dalam masa 2 minggu ni. Yang lain semua 2 minggu lagi lah. Jadi beritahu boleh je untuk Habib tu tak ada masalah bila-bila. Okey tak? Boleh insya-Allah. Lepas ziarah insya-Allah. Ya. Ustaz beritahu kat Habib tu. Ya Ustaz. Okey tak. Banyak berapa orang Ustaz dari Mesir? Paling ramai banyak Malaysia. Insya-Allah. Ada nak ni. Sempat lagi sebelum subuh. Bagi bayan Ustaz. Okey, teruskan. Antara keluarga yang terkenal di perkuburan yang namanya perkuburan Furaid, iaitu daripada keluarga Bafadha dan Al-Khatib. Bafadha Al-Khatib, kedua-dua kabilah ni sangat-sangat terkenal lah. Bukan di Yaman, bahkan di Malaysia. Keluarga Bafadha ini banyak ada di Kelantan. Keluarga Al-Khatib banyak ada di Johor. Yang mana Al-Khatib ini dinisbahkan kepada Sayyidina Abbad bin Bishr Al-Ansari yang kita pergi makam sahabat tu semalam, 2 hari lepas. Jadi di kawasan ni ialah kawasan perkuburan keluarga Bafadha. Bafadha ini dinisbahkan keturunan mereka semua kepada sahabat Nabi yang bernama Sa'dul Ashirah. Ada nama dia, Sayyidina Sa'dul Ashirah, lebih kurang macam tu lah. Apa dia? Dan di sini cerita sangat-sangat banyak lah nak dikaskan dan anak akan tiap-tiapkan ke beberapa tempat yang ada kaitan dengan kita. Salah satunya guru kepada Faqih Muqaddam. Namanya Syekh Salim Bafadhal. Syekh Salim Bafadhal ni dia anak murid kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani ni kalau ikutkan beliau pernah ke Malaysia lah. Pernah ke Gunung Jerai untuk menziarahi anak murid dia, Syekh Abdullah Al-Qumairi. Yang kita tahu Syekh Abdullah Al-Qumairi ni salah seorang daripada ulama Hadramaut yang buka kedah yang mengislamkan Meromah Wangsa. Dan dia yang melakukan azan pertama di Gunung Jerai dan dia yang menamakan kawasan ini dengan nama Kedah. Syekh Abdullah Al-Qumairi. Makam dia di atas Gunung Jerai tapi tak tahu kat mana. Syekh Abdullah Al-Qumairi anak murid Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi waktu Syekh Abdul Qadir Jailani datang ke Malaysia, ke Gunung Jerai, sempat menziarahi anak murid dia. Syekh Abdul Qadir tu duduk mana Ustaz? Wallahualam. Syekh Abdul Qadir Jailani Baghdad lah. Kan dia daripada Baghdad. Kemudian beliau ke Melaka. Ke Pulau Besar. Dan kalau kita pernah ke Pulau Besar, kita jalan kaki dalam hutan dalam setengah jam akan ada satu gua dalam tu. Gua tersebut pernah
di khalwat ataupun beruzlah Maulana Yunus, anak murid kepada Sultan Arifin Said Ismail Al-Jailani yang ada makam di Pulau Besar. Kalau kita pergi ke situ, atas gunung dia itu ada tapak kaki Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan ada satu kesan seperti rekahan batu, yang rekahan itulah merupakan tanah kiblat. Depan tu semua lautan di atas batu atas gua. Jadi mana kalau ada rezeki lah pulang nanti, yang belum pernah pergi boleh pergi nanti insya-Allah. Ada lagi benda lebih ajib lah di lautan tu, apa yang ada kat situ. Nantilah kalau ada rezeki kan kita boleh pergi sama-sama ramai-ramai. Khuruj ke Melaka insya-Allah. Kalau besar. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani ni antara anak murid dia lah Syekh Salim Bafadhah lah. Syekh Salim Bafadhah ni antara orang pertama yang mengasaskan zawiyah pengajian di sini. Ni sebelum ada Ribat Tari dan pusat-pusat pengajian yang lain lah. Ni gurunya Fakih Muqaddam. Dia hilang 40 tahun. Tak ada. Keluar daripada Tarif tak tahu pergi mana belajar. Tak ada khabar 40 tahun. Zaman tu handset tak ada, semua tak ada. Orang ingat dia dah meninggal dunia. 40 tahun hilang. Lepas 40 tahun balik, semua terkejut dengan perwatakan yang berbeza. Alim Al-Alamah, anak murid Syekh Abdul Qadir Jailani. Bukan anak murid orang yang biasa. Sejak pada itulah orang meletak dia sebagai orang nombor satu lah di Tarim pada zaman dia. Dia merasakan zawiyah pada zaman dia. Ini salah satu cerita keluarga Bafadhal yang ada di sini lah. Nanti kita akan jalan sekarang. Anda akan tunjukkan satu cerita berkaitan dengan Syekh Abdullah Al-Idrus. Dan depan sikit ada kaitan dengan suami isteri jugalah. InsyaAllah kita jalan ke depan sikit.